Assalamualaikum semua, saya Nur Anis daripada kumpulan 4 dan kami akan membentangkan kertas kerja yang bertajuk Dokumentari Cabaran Ideologi Feminisme dalam Pembentukan Masyarakat. Saya akan memulakan pembentangan ini dengan menerang sebuah sedikit mengenai apa itu feminisme. Untuk pengetahuan semua, feminisme ini merupakan satu gerakan yang memperjuangkan hak setiap kaum wanita di muka bumi ini sejak abad ke-19 lagi. Gerakan feminisme ini tidak diterima oleh masyarakat, lagi-lagi kaum lelaki. Kenapa gerakan feminisme ini tidak diterima oleh orang mereka? Hak ini kerana gerakan ini memperjuangkan hak sama taraf antara lelaki dan perempuan. Dalam kata singkat, perempuan dan lelaki berada di kedudukan yang sama. Akan tetapi, di dalam agama Islam, darjat wanita memang sudah dianggap tinggi lagi. Tapi masih ramai tidak tahu mengenai perkara ini disebabkan kurang ilmu pengetahuan dan pendidikan yang menyebabkan segelintir manusia mengambil kesempatan dengan menggunakan agama Islam sebagai alasan mereka untuk merendahkan wanita. Selain daripada itu, ideologi feminisme ini juga menjadi salah apabila ada setengah orang menyokong dan menuntut keadilan bagi perkahwinan hubungan sejenis. Seperti yang kita semua tahu, perkahwinan sejenis sangatlah bertentangan dengan ajaran Islam kerana manusia telah diciptakan mempunyai pasangan masing-masing. Dan secara jujurnya, gerakan feminisme ini tidak patutnya berlaku kerana Islam telah mengangkat darjat wanita tinggi sejak dahulu lagi. Sekian daripada saya, terima kasih. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mendalami secara komprehensif wacana seputar hambatan yang dihadirkan oleh ideologi feminis dalam pembentukan norma dan nilai masyarakat. Seperti yang berlaku di Malaysia pada zaman yang kian modernisasi, cabaran ideologi feminisme dalam pembentukan masyarakat yang kian mencabar. Permasalahan kajian ialah golongan feminisme telah meracuni pemikiran umat Islam dengan mengemukakan tuntutan supaya diberikan hak sama rata antara lelaki dan wanita dalam semua aspek kehidupan. Gerakan feminisme ini juga boleh menyebabkan sesetengah pihak mencemooh gerakan ini sebagai aktiviti yang tidak sihat, mencetuskan perasaan ketidakpuas hati dan meningkatkan prasangka dan permusuhan antara kaum lelaki dengan wanita. Fokus penelitian ini juga adalah untuk memberikan analisis yang luas terhadap gerakan pembebasan wanita Islam yang terjebak dalam isu yang sama kerana daya pikat emansipasi wanita Barat. Hal ini perlu dielakkan kerana gerakan tersebut dipengaruhi dan disesatkan oleh gerakan feminis Barat dan penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi dampak dari penipuan tersebut. Penelitian ini menggali pengaruh gerakan pembebasan perempuan terhadap kemajuan gerakan perempuan di Malaysia. Oleh itu, isu jantina harus ditangani dengan berhemah supaya tuntutan persamaan antara hak lelaki dan wanita berlandaskan tuntutan syarak dapat ditegakkan bagi menjamin maqasid syariah terlaksana dalam masyarakat. Saya akan teruskan dengan menerangkan permulaan kemunculan feminisme di dunia. Pada suatu ketika dahulu, wanita telah dijadikan sebagai hamba dan tidak mendapat penghormatan selayaknya seorang manusia. Malah, status mereka seperti barang dagangan seperti yang dinyatakan di dalam satu penulisan berkaitan wanita. Sebelum kebangkitan feminisme, iaitu woman was the first human being that tasted one. Woman was a slave before the slave existed. Firasat ini menunjukkan betapa hinanya wanita dijadikan dahulu seperti kuli dan tiada langsung belas kasihan terhadap mereka. Seperti dalam surah An-Nisa ayat 19 telah menyatakan bahawa wahai orang-orang yang beriman, tidak halalkan bagi kamu untuk mewariskan perempuan secara paksa dan janganlah kamu menyakiti mereka kerana kamu ingin mengambil kembali sebahagian daripada apa yang telah kamu berikan. Surah An-Nisa ayat 19. Hal ini kerana wanita dahulunya dianggap lemah, tahap pemikiran mereka cetek dan memerlukan pertolongan lelaki. Tetapi dengan peredaran masa, segalanya berubah menjadi wanita mampu hidup tanpa pertolongan lelaki dan mempunyai hak keadilan. Pada abad ke-20, feminisme telah mula berkembang dengan pesatnya di Malaysia. Ianya membawa pengaruh kuat oleh gerakan feminisme di barat yang disokong oleh wanita-wanita elit yang berpendidikan tinggi. Terdapat juga pandangan bahawa feminisme terbahagi kepada beberapa golongan mengikut era kebangkitan masing-masing, iaitu feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme marxist,
feminisme sosial, feminisme postmodern dan feminisme kulit hitam. Perkara ini mengubah pandangan masyarakat terhadap wanita dan memberi kesan yang baik kepada mereka serta dapat menjalani hidup tanpa lagi ditindas. Seterusnya, feminisme berkembang di kalangan umat Islam ketika dijajah dengan aliran feminisme, di mana ketika di Mesir terdapat seorang perempuan yang bernama Huda Sharawi bermula satu kumpulan bernama Al-Ittihad An-Nisa, The Egyptian Feminist Union pada tahun 1923. Kumpulan yang bernama Joint Action Group telah berpusat di Malaysia, merupakan kumpulan yang menegakkan visi dan misi yang sama, menghalang idealisme mereka dipengaruhi dari Barat, sedangkan Huda Sharawi dipandang sebagai seorang yang menerapkan ciri-ciri dari Barat dalam ideologi beliau. Secara umumnya, feminisme ini berusaha untuk membebaskan diri daripada belenggu agama dengan mendakwa peraturan agama itu menzalimi kaum wanita dan menindas kebebasan wanita. Fahaman ini mula muncul sebagai tindak balas terhadap kekejaman yang dilakukan oleh pihak penguasa kerajaan ketika itu. Akibatnya, muncul seruan kebebasan daripada sebarang ikatan agama dan peraturan yang menyusahkan kehidupan rakyat. Namun, cabaran zaman kini adalah pendakwah daripada kalangan selebriti wanita berhadapan dengan pelbagai golongan dan ideologi masyarakat. Berhadapan cabaran yang pendakwah selebriti wanita perlu mempunyai keteguhan bahawa hanya Islam adalah agama yang diterima di sisi Allah seperti yang disebut dalam surah Al-Imran ayat ke-19. Ini menunjukkan fahaman Islam yang belum menyeluruh menyebabkan penindasan terhadap wanita masih wujud sehingga kini, terutamanya berkaitan wanita yang sentiasa menjadi mangsa keganasan sejak sekian lama, tidak kira di dalam lingkungan keluarga, masyarakat serta negara. Disebabkan itu, timbulnya implikasi feminisme terhadap agama Islam dan masyarakat fahaman ideologi feminisme di Malaysia sangat berpegang teguh dengan ideologi feminisme yang berasal dari negara barat. Perkara ini meningkatkan kerisauan kerana mampu merosakkan jati diri wanita di Malaysia. Feminisme di Malaysia. Pada era globalisasi ini, pelbagai trend pemikiran baru yang berkembang pesat di dalam kalangan masyarakat. Perkara ini merupakan tahap tertinggi perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satu isu terbesar yang kerap mendominasi media global adalah adanya bias gender atau feminisme dalam masyarakat Melayu. Kelemahan utama dunia intelektual Islam di Malaysia adalah kita adalah bahagian dari basis pengetahuan yang dikembangkan oleh pengaruh Barat. Sudah tiba waktunya bagi para cendekiawan Islam untuk menilai kembali pemikiran Barat yang dianggap universal. Bagaimana feminisme terbentuk di Malaysia? Pemahaman tentang hak sama rata bagi lelaki dan wanita yang menjejaskan struktur undang-undang dalam keluarga sehingga ke tahap di mana mereka menyeru agar poligami diharamkan atas alasan hak sama rata. Ini adalah kerana perkara ini adalah tidak adil kepada wanita. Menurut mereka, jika wanita mempunyai tempoh iddah, maka lelaki juga harus mempunyai tempoh iddah. Mereka menuntut sehingga lelaki juga perlu mempunyai tempoh iddah selama 130 hari. Selain itu, gerakan ini menuntut persamaan mempusakai harta antara lelaki dan wanita. Jika selama ini harta pusaka lelaki adalah 2 bahagian berbanding 1 bahagian saja harta pusaka wanita, maka menurut gerakan feminisme ini merupakan suatu ketidakadilan. Maka mereka menuntut persamaan hak di antara lelaki dan wanita. Feminisme ialah satu gerakan yang diamalkan secara meluas. Jadi, sudah tentu ia akan memberikan impak kepada masyarakat tidak kira sama ada besar atau kecil. Gerakan feminisme ini menekankan hak kesamarataan antara lelaki dan perempuan dalam pelbagai aspek. Ia terlihat seperti mengangkat martabat wanita. Namun, jika kita melihat perkara ini dari sudut Islamik, adakah ia adalah satu perkara yang bagus? Adakah ia sebenarnya mengangkat martabat wanita atau sebaliknya? Ideologi feminisme ini asalnya daripada Barat. Oleh itu, apabila ia berasal daripada Barat, sudah pastinya penekanan agama Islam itu sendiri kurang atau tiada langsung. Oleh kerana itu, jika hal ini diteliti dengan lebih mendalam, sebenarnya banyak perkara berkaitan hal ini sangat bercanggah dengan agama Islam. Namun, mengapa ideologi feminisme ini mudah diterima masyarakat?
Ini kerana akibat sikap atau pemikiran segelintir umat Islam yang liberal. Mereka sudah pastinya akan menganggap gerakan feminisme ini adalah perkara yang sangat bagus. Namun, tanpa mereka sedar, beberapa ideologi feminisme ini sebenarnya seperti melawan atau mencabar hukum agama Islam ini sendiri. Antaranya ialah apabila gerakan ini menuntut untuk larangan berpoligami kerana mereka mengatakan bahawa perkara ini tidak adil buat kaum wanita. Ini sama sekali bercanggah dengan hukuman agama Islam yang membenarkan poligami. Seperti sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Umar bahawa apabila Ghailan bin Salamah Al-Saqifi memasuki Islam, sedangkan ia mempunyai 10 orang isteri pada zaman jahiliah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih atau mempertahankan hanya 4 di antara mereka. Ini membuktikan bahawa poligami ini sudah wujud sejak zaman Rasulullah SAW lagi. Oleh itu adalah salah untuk gerakan ini terus meminta untuk melarang poligami dalam Islam. Namun, mereka boleh memperjuangkan hak wanita yang ditindas dalam perkahwinan dengan cara yang betul. Setelah meneliti tentang isu ini, dapat dikatakan gerakan feminisme ini bukanlah satu perkara yang buruk kerana ia memperjuangkan hak wanita. Dan agama Islam itu sendiri mengangkat martabat wanita. Namun, janganlah kita membelakangkan hukum agama Islam dalam memperjuangkan setiap hak wanita. Untuk pembentangan ini, saya akan menerangkan tentang kesimpulan kajian yang telah dijalankan. Setelah berjaya meneliti segala kesan feminisme terhadap masyarakat di Malaysia, kita dapat lihat yang sebenarnya ajaran feminisme yang berasal dari Barat ni boleh mencabar ataupun bercanggah dengan kepercayaan agama yang membawa kepada pergolakan sosial dan memberi kesan kepada cara hidup dalam Islam untuk generasi yang akan datang. Walaupun gerakan ini diwujudkan kerana ketidakadilan cara layanan terhadap lain jantina, namun sebenarnya di dalam Al-Quran dan hadis telah terbukti bahawa dalam Islam ni sentiasa mengangkat martabat wanita, menjadikan gerakan feminisme ini sebenarnya tidak perlu pun di Malaysia. Tambahan pula, terdapat sesetengah individu yang menyalahgunakan ajaran feminisme ini untuk mempromosikan perkahwinan sejenis yang sudah terang lagi bersuluh bertentangan dengan ajaran dan norma Islam. Pengajaran yang kita boleh perolehi daripada kajian ini adalah kita sebagai umat Islam hendaklah mengikut petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan mengamalkan sunnah Nabi untuk menguatkan iman dan menjalani kehidupan seharian yang diberkati dan soleh. Itu sahaja dari saya. Terima kasih.